Seperti yang kita semua tahu lah, baru-baru ni CM Moto telah melancarkan motosikal terbarunya, sebuah motosikal dual purpose yang diberi nama CM Moto 450 MT. Motosikal ketiga dual purpose daripada CM Moto. Pelancaran ni berlaku secara global di Filipina. Dalam video ni aku nak share dengan korang sedikit sebanyak berkenaan dengan motosikal ni sebelum dia dibawa masuk ke Malaysia. Kita tak tahu bila, tapi aku rasa dalam tahun ni lah. Bagi yang pertama kali singgah dekat aku punya channel ataupun video aku ni, aku mohon jasa baik korang untuk like, subscribe aku punya channel ni lah, supaya dalam masa depan aku boleh berkongsi lagi dengan video-video ataupun info-info yang berkaitan dengan motosikal, lifestyle dan juga travel vlog. Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi. Seperti yang aku beritahu di awal video tadi, yang hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan CM Moto 450. Sebelum kita mulakan lah, aku nak bagi tahu kan, aku berada di Asbis Malaysia Motorsport. Dan alang-alang kita nak cerita pasal motosikal dual purpose ni kan, aku nak kongsi dengan korang lah berkenaan dengan ada yang produk yang berkaitan dengan motosikal dual purpose ni kan. Jom kita layan. So, alang-alang aku nak cerita pasal motosikal dual purpose adventure kan, dengan touring. So, apa kata hari ni aku tunjukkan korang, aku share dengan korang jaket yang aku pakai ni memang ngam gila lah kalau untuk pakai untuk adventure dengan touring. Betul tak? Ya betul, Cun. So, ni actually owner tempat ni. Welcome sini. Kita dari Acer Base Motorsport Malaysia. Untuk selingan ni, aku nak minta Malcolm untuk tunjukkan dengan korang lah spek ataupun benda-benda yang ada special dekat jaket ni lah. Okey, kita tunjuk dia punya function. Yang first, yang paling cun tu kat tangan ni. Okey, ventilation memang angin masuk di sini sampai dada. Lagi satu dari sini, dada. Dia boleh buka sampai habis. Gulung simpan saja. Dia bukan gulung bersepah tau. Gulung dia ada tempat dia untuk slotkan benda ni tau. So yang ni yang kalau ada, kalau katanya korang ride dalam cuaca sejuk, kalau korang nak cuaca panas, nak bagi ventilation masuk, buka yang ni lah. And lagi satu, Okey, masa kita tu yang hot air masuk, mesti ada tempat untuk exhaust keluar. So keluar dari sini. So badan tu memang tak panas, sejuk. Dia keluar dari sini. Sini lagi ada satu waterproof back pocket. Boleh simpan apa-apa je. Lepas tu reflector, 1, 2. benda yang lain aku tunjuk, dia nak bagi kita selesa bila kita bawa motor yang tak kisahlah adventure ke motor naked ke, dia yang paling tak best kan bila benda ni tau tak fit dengan kita kan. So biasalah kalau motor-motor macam motor jaket-jaket macam ni, dia akan ada tempat adjust lah, tapi adjust dia senang dan dia tak pakai button. So benda ni boleh tahan dalam jangka masa lama. So dia macam ni. So jaket ni water resistant kan? Yes, water resistant. Boleh tahan berapa lama? Ini ada inner jacket, tapi sekarang tak ada inner jacket, boleh tahan 20 minit. Okay. Kurang. Kalau pakai Yes. inner jacket, Waterproof. waterproof terus. Yeah. Jom aku tunjuk korang inner jacket dia pula. So basically ni lah aku dah bertukar kepada dia punya inner jacket dia. Inner jacket ni yang best, dia boleh jadi dual atau triple function tau. Sebenarnya jacket ni dia didatangkan, jaket ni pun ada 2 layer dekat sini. Dia kalau kata kita nak pergi tempat-tempat sejuk macam Himalaya, korang nak pakai jaket ni untuk jalan-jalan pun boleh. Dan untuk ride, memang kata tadi waterproof lah. Ya, betul. Dan jaket ni pun kita boleh pakai untuk style, jalan-jalan, ride waktu malam. Kalau tak nak pakai jaket tu pun kita boleh pakai jaket ni. Dan lagi satu, dia ada dekat dalam ni pun untuk Windproof. Windproof punya material lah. So ni aku tunjuk kat korang lah, dia punya lapisan lagi satu kat dalam. Ni kita boleh buka, nampak? Yang ni lah yang windproof ni. Yang ini adalah material untuk waterproof. So beli sekali dapat 2. dapat 2 jaket. Sebenarnya 3 tau. 3 jaket, betul. 3 layer. Okay bos, berapa harga? Ini harga biasa 1599. Because Ajis 1299. Sampai kedai Ajis punya nama 1299. Nanti aku letak, itulah dia punya kod. So okay geng, kita sambung cerita pasal motor kita. Okay, pada 24 Mac 2024 yang lalu, CM Moto Global secara rasminya telah melancarkan model baru, iaitu CM Moto 450 MT. Sebuah motosikal dual purpose yang didatangkan selepas 650 MT dan juga
800 MT. Especially lah 800 MT ni kira antara model hangat lah daripada CM motor yang kita dengar. Dan sejak daripada awal tahun itu hari kan, dan aku ada juga share berkenaan dengan harga motor CM motor. Ramailah korang boleh tengok dekat sini, ramai tau yang bertanyakan berkenaan dengan CM motor bang, bila CM motor 450 MT nak masuk, sebab ramai yang dah tengok dia punya design, dia punya bentuk dia kan. Tapi memang bagi aku bentuk dia mengama, sebab dia ala-ala, ada yang cakap macam motor Morini, tapi bagi aku nampak dia lebih macam ke arah macam Rally Dakar punya motor kan, betul-betul motor untuk main ready punya kan. So ini yang kita dapat lah info sedikit sebanyak dengan berkenaan dengan motosikal ni. Okey, ini adalah sedikit sebanyak lah info yang kita dapat berkenaan dengan motosikal ni. Seperti macam enjin dia, aku difahamkan dia menggunakan enjin double overhead cam 449cc, two inline, 270. Dia sebab dia highlight tau 270 degree crank, sebab dia nak highlight yang bunyi motosikal ni walaupun dia pakai enjin two inline, tapi dia punya bunyi tu dan performance dia tu hampir sama dengan enjin V-twin. Dan sebenarnya untuk pengetahuan korang, enjin ni adalah enjin yang sama yang diguna pakai oleh CM Moto 450 SR dan juga CM Moto 450 NK. Dan bagi sesiapa yang pernah test motor ni, korang tahu performance macam mana, tapi terdapat sedikit adjustment, tuning ataupun talaan yang dibuat untuk motosikal MT ni lah, sebab dia lebih kepada dua purpose, untuk kegunaan off-road dan juga untuk kegunaan jalan. Berdasarkan video dan juga image yang aku tengok, sebenarnya motosikal ni didatangkan, nampak design dia semua hampir sama, tetapi ada perbezaan. Satu perbezaan yang paling obvious iaitu dia punya front fender, ataupun bahasa kita, bahasa kampung aku, maggat lah. Satu ada yang maggat dia ada travel, ada gap dengan tayar. Ada lagi satu tu yang maggat dia rapat dengan tayar. So bagi aku mungkin ini ada berkaitan dengan dia punya bias lah, sama ada salah satu ni bias kepada off-road dan lagi satu ni bias kepada road, untuk road usage lah. Selain daripada tu, enjin yang digunakan ni juga dia mampu menghasilkan sehingga 43.6 horsepower pada RPM 8,000 dan juga 44 Newton torque pada RPM 6,250. Motosikal ni memang toki lah, memang sesuai untuk dia punya kegunaan off-road. Toki dia tu dia sampai lebih awal. Kalau ikutkan enjin yang digunakan, enjin sama yang digunakan di SR dan juga NK, dia cuma torque dia akan sampai pada RPM 7,250. Maksudnya ni 1,000 lebih awal lah. Dia didatangkan dengan fork yang lebih panjang daripada brand Kayaba, dengan tak silap aku untuk fork depan dia dah lebih kurang dalam 41mm dia punya travel tu. Dan di belakang juga pun menggunakan monoshock daripada juga brand Kayaba. Tayar dia menggunakan tayar rim jejari, yang mana rim di hadapan dia tu bersaiz 21 inci, dan yang ke belakang ni bersaiz 18 inci. Obviously sebab ini memang off-road bias, dan untuk saiz tayar dia adalah 90-90, 21 untuk di hadapan dan juga 140 70-18 kat belakang. Berdasarkan apa yang aku punya knowledge dan daripada senior-senior kita kan, bila dah tayar besar kat depan ni, memang dia memfokuskan dia punya bias tu lebih kepada off-road lah. Betul kan aku kalau aku salah? Okey, daripada segi dia punya keselamatan, sistem brake dia menggunakan single disc dengan disc yang bersaiz 320mm dengan 4-port caliper daripada brand J1. Janganlah pandang rendah korang yang ni, korang ingat Brembo je brand-brand power kan, tapi J1 ni pun salah satu brand yang mantap jugalah. Manakala untuk sistem brake dekat belakang, dia menggunakan disc bersaiz 240mm dan juga single port caliper juga daripada J1. Dan motosikal ni dilengkapi dengan 2 channel ABS, maksudnya depan dengan belakang lah, disebabkan motosikal ni dua purpose, untuk kegunaan off-road. ABS dan juga traction control dia boleh ditutup. Motosikal ni didatangkan juga dengan TFT meter yang bersaiz dengan 5 inci yang boleh dihubungkan kepada phone korang. Ada USB port,
support by Motoplay. Motoplay ni contoh macam konon-kononnya macam CarPlay jugalah kot. Dan yang menariknya, korang tak perlu install third party ataupun menggunakan phone. Korang dia punya map tu boleh di display on the bike itself. Meter korang tu juga berfungsi sebagai Motoplay yang boleh memaparkan map daripada phone korang ke atas motor tu lah. Mesti ramai yang tertanya, adakah motosikal ni didatangkan dengan mod-mod yang berlainan? Bagi aku berdasarkan pemerhatian aku, biasanya untuk CF motor ni dia punya mod tu hanya tak perlu di adjust melalui TFT pun. Dia melalui semua ada satu physical button dekat handle dia tu lah. Tapi aku tak pasti, aku tak nampak button tu. Kalau ikutkan berdasarkan apa yang aku tengok pada SR 450, NK 450, even Heritage 250, even CLX yang 700 pun dia ada satu button fizikal untuk kita menukar mod. Mod tu sama ada contoh macam ni, mungkin mod tu untuk kita tutup ABS lah, ABS dan traction control lah untuk kita masuk ke off-road. Bagi korang yang risau takut motosikal ni tinggi ke apa benda kan, okey, motosikal ni daripada segi ground clearance dia memang tinggi. Dia punya gap daripada tanah tu, ground tu lebih kurang 220 mm lah, lebih kurang. Agak tinggi lah. Memang sesuai untuk kita masuk ke off-road ataupun at least kawasan-kawasan yang berbatu, kawasan-kawasan yang sedikit macam adventurous lah. Dan seat height dia pula, dia ada dua lah. Dia ada satu 8 yang standard punya, dia ada dua, 820 mm untuk yang standard, which is bagi aku kita boleh bandingkan macam aku tengok motor street bike yang biasa macam KTM 820 mm seat height dia, dan juga kita boleh dengan lowering kit dia sehingga boleh turunkan sehingga 800 mm untuk seat height. So kalau kata korang yang takut, korang kata korang rendang, sebenarnya bagi aku tak ada masalah lah, sebab seat height dia memang agak rendah lah kalau comparekan dengan motor-motosikal yang lain, motor-motosikal dua purpose yang lain. Dan secara keseluruhan dry weight motosikal ni, aku boleh klasifikasikan ni sebagai motor yang agak ringan lah, 175 mm. So 175 mm ni sebenarnya tak menggerunkan lah untuk motor dual purpose yang seat height 820 mm. Tak menggerunkan lah sangat untuk kita bawa di jalanan ataupun masuk off-road untuk main gravel ke yang kawasan yang sekitar ni lah. Dan satu advantage lain, tangki minyak dia berkapasiti 17.5 liter. 17.5 liter ni jauh mat boleh pergi, memang jauh. So even kalau nak masuk hutan pun rasa selamat lah. Tapi kita boleh lah bawa lagi kan extra tank. Apa dah hal motor off-road kot. Selain daripada itu, benda-benda lain lah, benda-benda yang menarik. Motosikal ni didatangkan dengan mainframe dia, Trially style, dan juga stack tube mainframe lah. Dia untuk lebih kepada ringan, lebih mudah untuk menukarkan dia punya parts ataupun frame yang rosak. Dan selain daripada itu, antara spek-spek yang lain ataupun jajan-jajan yang lain yang aku nampak adalah dia punya windscreen. Windscreen dia tu adjustable walaupun manual tapi tak complicated, hanya perlu ada pulas je untuk naikkan ataupun turunkan. Ada handguard, lepas tu dah ada ready dengan aluminium skid plate dekat bawah untuk melindungi enjin korang. Sama je dengan 850 MT, 800 MT. Lepas tu rear rack pun dah ready untuk platform. Korang cuma nak perlu beli box ataupun aksesori lain je untuk letakkan kat situ untuk install dekat motor korang. Lepas tu motosikal ni untuk gearing system dia pun lebih orang cakap lebih smooth lah, sebab dia pun dah ready dah dengan slipper clutch. Dan akhir sekali, motosikal ni didatangkan dengan dua warna yang setakat yang aku dah tahu lah, setakat yang aku nampak lah, iaitu Zephyr Blue dan juga Tundra Grey. Aku kalau ikutkan, kalau korang nak warna signature untuk siap motor, memang Zephyr Blue tu lah. Tapi pada aku, minat aku lebih kepada Tundra Grey tu lah. Memang smart habis mat.
disebabkan majlis pelancaran tu adalah di peringkat global, worldwide. So kita sebenarnya untuk pasaran Malaysia ni sebenarnya tak pasti lagi. Ada satu big question marks berkenaan dengan harga motosikal ni lah. Kalau korang ada tengok video aku yang sebelum ni kan, video berkenaan dengan harga-harga motosikal motor, aku rasa benda tu korang boleh jadikan sebagai guideline. Satu, sebab kita tengoklah harga 450 SR dan juga 450 NK. Lepas tu harga 650 MT. Kita tengok kat itu semua harga atas-atas lah. Lepas tu dekat Australia, aku rasa harga dia orang dah ada announce, lebih kurang dalam 8,000, lebih kurang dalam, tak silap aku, 8,000 Aussie dollar kot. So bila convert tu katanya dapatlah dalam bawah 30,000 ringgit Malaysia. Tapi benda-benda tu kita tak kira lagi dengan import, duty excise, levy apa semua dengan bagai-bagainya lah. So aku rasa pasal harga ni aku tinggalkan kepada korang untuk berteka-teki. Kalau korang cuba teka lah harga berapa kan, letak harga, nanti kita tengok bila launching ni harga betul dia berapa. Ada berani tak? So itu saja gang, berkenaan dengan CM Moto 450 MT yang baru saja dilancarkan di peringkat global baru-baru ini. So aku ucapkan terima kasih pada korang, dan jangan lupa like, share, subscribe video ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.